besar. Mudah-mudahan kepulangan kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kepulangan kita nanti disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan, dengan kemuliaan, dengan kejayaan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bertuahlah kita dan mereka-mereka yang Allah beri taufik untuk duduk di dalam majlis ilmu, sama ada yang dapat hadir di sini. Begitulah juga sahabat, kawan-kawan, teman-teman yang mengikut kelas pengajian ini dari kejauhan secara online, tidak terkecuali termasuk di dalam golongan mereka-mereka yang akan diberi kebahagiaan insya-Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda orang-orang yang Allah taala pilih untuk diberikan kebaikan, kebajikan, tanda-tanda orang-orang yang akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah di antara tanda-tandanya sewaktu kita hidup di atas dunia ini, kita diberi pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah, serta ditolong oleh Allah untuk meninggalkan segala perkara yang ditegah oleh Allah pada zahirnya ataupun pada batinnya. Dan selain daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan kepada kita, barang siapa yang berjalan kepada satu jalan dengan niatnya untuk menuntut ilmu, yakni ilmu akhirat yang menjadi asbab mereka dapat memperbaiki dan memperbetulkan amalan mereka di sisi Allah, maka mereka-mereka ini tadi akan Allah Ta'ala permudahkan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semuanya sepatutnya kita semua mesti ada harapan, mesti ada harapan agar Allah mempermudahkan urusan kita nanti di alam akhirat. Mesti kita semua ada harapan pada Allah agar Allah menolong kita, memudahkan kita saat-saat kita nak menghadapi sakaratul maut. Mesti kita semua ada harapan agar Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita nanti di alam kubur, di alam barzakh. Begitulah perjalanan yang seterusnya. Maka oleh yang demikian, janganlah kita semata-mata meminta kepada Allah agar dipermudahkan segala urusan akhirat kita tanpa kita sendiri berusaha terlebih dahulu dengan bersungguh-sungguh membuat sebab-sebab agar kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Quran, siapa-siapa di kalangan hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, bersungguh-sungguh mereka, siapapun, di situ Allah Ta'ala tidak menentukan sama ada laki-laki yang bersungguh ataupun perempuan yang bersungguh, orang tua yang bersungguh, orang muda yang bersungguh, remaja yang bersungguh, orang kaya ataupun orang miskin yang bersungguh. Allah Ta'ala tidak menentukan. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, siapa-siapa sahaja, sesiapa sahaja di kalangan hamba Allah yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, berusaha bersungguh-sungguh, mengatur masanya untuk melaksanakan perintah Allah, bersungguh-sungguh untuk beribadah, bersungguh-sungguh membuat persiapan akhirat, persiapan mati. Di antara persiapan mati adalah dengan memperbanyakkan amal soleh, bersungguh-sungguh meninggalkan perkara yang dilarang, dibenci oleh Allah, zahir dan batin. Maka ibadat ini tidak akan diterima oleh Allah sebanyak apa pun seandainya amalan yang kita kerjakan
sebanyak apapun itu tidak berpandukan ilmu. Dikata Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, amalan itu adalah merupakan buah yang terbit daripada pohon yang bernama ilmu. Amalan itu adalah buah yang terbit, yang keluar daripada pokok yang namanya ilmu. Maksudnya di situ, apa sahaja amal mesti berpandukan ilmu. Seperti buah, mustahil akan ada buah tanpa ada pohon. Mustahil ada buah tanpa menanam pohon terlebih dahulu. Kalau ada pun buah ataupun buah-buahan yang tanpa pohon ni dipanggil buah palsu. Dipanggil buah-buahan palsu. Itu boleh kita dapati di kedai-kedai RM2 contohnya. Yang rupanya nampak macam buah-buahan yang asli, tapi bila kita pegang, bila kita sentuh, rupanya palsu, potestin saja. Begitulah juga amal ibadah. Meskipun nampak seperti orang yang mendirikan solat, nampak macam orang yang mendirikan solat, gerak-gerinya nampak macam orang mendirikan solat, nampak macam orang yang berpuasa, nampak macam betul-betul orang yang mentaati perintah Allah, rupa-rupanya demikian itu semuanya palsu. Kenapa? Kerana dilaksanakan tanpa ilmu. Sebab tu saya menyeru, saya mengajak diri saya sendiri, kawan-kawan semua, muslimin muslimat sekalian, para muhibbin sekalian, mari kita menuntut ilmu. Gunakan masa kita, masa sihat kita, keamanan sementara negara kita ni aman damai, boleh belajar, sementara masjid surau tidak ditutup. Mari kita gunakan kesempatan ni, nikmat ini, mensyukuri nikmat ini dengan kita menggunakan untuk melakukan amal soleh. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang tidak sempurna ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab kita semua mendapat keampunan daripada Allah, diredai oleh Allah, dipermudahkan urusan kita nanti di hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kitab kita yang pertama malam ni sambungan kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid, kitab tauhid. Ilmu tauhid ini adalah merupakan salah satu cabang ilmu fardu ain. Wajib dipelajari oleh setiap laki-laki dan perempuan yang beragama Islam. Wajib belajar. Kalau kita tak belajar ilmu fardu ain ni, contohnya ilmu tauhid ni, seandainya kita mukallaf, kita dah cukup syarat mukallaf, berakal, baligh, sampai seruan agama Islam pada diri kita, dan kita boleh mendengar, boleh melihat. Bila ada 4 syarat ni, kita meninggalkan kewajipan menuntut ilmu. Contohnya kita meninggalkan belajar ilmu tauhid. Selama mana kita meninggalkan, selagi kita tidak mula belajar ilmu tauhid, maka selama itulah kita menanggung dosanya. Selama itu kita menanggung dosanya. Dosa apa? Dosa meninggalkan mempelajari ilmu tauhid. Ini ilmu tauhid. Fardu ain bukan satu, fardu ain ada 3. Ilmu tauhid untuk akidah kita, supaya dapat kita memastikan ataupun mengetahui, membezakan manakah akidah yang betul, agar dapat kita pegang, dan membezakan akidah yang salah supaya kita boleh jauhkan. Di antara fitnah akhir zaman, kita tengok sekarang ni di media, ada mereka yang berani mengisytiharkan diri mereka dengan tanpa segan silu, mengaku mereka mengikut fahaman-fahaman yang sesat, yang salah. Wal'iyadzubillah min dzalik. Jadi kita tidak mahu diri kita, anak isteri kita, ataupun orang yang terdekat dengan kita, kawan-kawan kita, dipengaruhi, terikut dengan fahaman-fahaman yang memurtadkan
Fahaman yang menjadikan imannya tercabut, imannya tertanggal, terbatal Islamnya, yang menghapuskan segala pahala amal ibadahnya, wal'iyadzubillah. Maka dengan sebab itu wajib bagi setiap kita laki-laki dan perempuan belajar ilmu tauhid sebagai dasar, sebagai akidah kita, supaya kita tidak mudah terikut, terpedaya, terpesona dengan fahaman-fahaman akidah-akidah yang sesat lagi menyesatkan orang lain. Itu ilmu tauhid, ilmu fardu ain yang pertama. Ilmu fardu ain yang kedua adalah ilmu fiqh contohnya. Ilmu syariat, wajib juga kita belajar supaya kita mengetahui pantang larang, syarat dan rukun ibadat, apa yang mengesahkan ibadat, apa yang membatalkan ibadat, apa yang mengurangkan pahala ibadat. Situ akan dihuraikan di dalam ilmu fiqh. Jadi kita mesti kena belajar ilmu fiqh. Seandainya ada di kalangan kita yang tidak lagi menuntut ilmu fiqh ini secara khusus, bersungguh-sungguh, ada jadual waktu yang tersendiri, maka selama itulah dia menanggung dosanya. Daripada umurnya akil balik 15 tahun sampailah sekarang umurnya 40 tahun contoh, tak pernah lagi belajar ilmu tauhid ini sehingga melepaskan tuntutan fardu ain tauhid bagi diri mereka. Maka selama daripada umur 15 tahun sampai 30 tahun, contohnya 15 tahun, mana selama 15 tahun tu dia menanggung dosa tidak belajar tauhid. 15 tahun menanggung dosa tidak belajar ilmu fiqh. 15 tahun menanggung dosa tidak mempelajari ilmu tasawuf. 15 tahun menanggung dosa tidak belajar ilmu tajwid contohnya. Maka dengan sebab itu kita tak nak tanggung dosa ni. Dosa kita pun dah banyak dah. Dosa mata lain, dosa telinga lain, dosa lidah lain, dosa kaki tangan lain, dosa perut kita lain, dosa kemaluan kita lain. Janganlah ditambah-tambah lagi janganlah lagi kita menambah-nambah dosa kita. Maka mari kita berusaha, kerana Allah telah memberi pelbagai kesenangan, kemudahan dalam kehidupan kita. Maka gunakanlah sebaik-baik mungkin, kerana segala nikmat ini nanti akan dipersoalkan, akan ditanya oleh Allah. Kemana kita gunakan nikmat waktu, kemana kita gunakan nikmat sihat, kemana kita gunakan nikmat kenderaan mewah yang diberi oleh Allah. Maka semuanya akan ditanya. Jadi mari sama-sama insya-Allah kita belajar. Kita belajar bukan dengan sebab kita orang soleh, kita belajar bukan dengan sebab kita orang solehat, kita belajar ni sebab kita ahli maksiat, kita banyak salah lagi, banyak silap lagi, amalan kita banyak tak baik, banyak tak betul lagi. Jadi mari kita belajar, mudah-mudahan jadi asbab Allah Ta'ala memberikan petunjuk supaya dapat kita memperbaiki amalan kita secepat mungkin sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Baik, kitab yang pertama Faridatul Faraid, muka surat berapa 46. 46. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 46. Perenggan berapa tu atas dah. Dan bermula ini. Tengah-tengah. Sifat maknawiyah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Maka apabila wajib bagi Allah
Maka apabila wajib baginya, bagi Allah segala sifat ini. Betul tak situ? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lebih kurang 12 baris lah tu. 12 baris, 13 baris daripada atas. Lebih kurang. Carilah situ, dekat-dekat situ, insya-Allah. Maka apabila wajib baginya Allah. Apa maksud wajib di sini? Wajib akli. Wajib pada akal. Maka apabila akal kita menghukumkan wajib mesti baginya Allah segala sifat ini, sifat mana? Sifat ini tu sifat yang telah tersebut sebelum ni. Sifat ini sifat yang telah tersebut sebelum ni, iaitu mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu bin nafsi, sama' basar, kalam, kaunuhu sami'an dan sebagainya. Itu maksud segala sifat ini, sifat yang dah tersebut. Maka apabila wajiblah bagi Allah Ta'ala itu segala sifat ini, sifat-sifat yang telah tersebut tu, nescaya mustahil oleh segala lawannya. Apabila kita telah mengisbatkan, apabila kita telah menyungguhkan, apabila kita telah membenarkan di dalam hati bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib ia, contohnya bersifat dengan qidam sebagai contoh. Apabila kita telah menghukumkan ataupun menentukan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajiblah ia Allah Ta'ala bersifat dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qiyamu bin nafsi, melazimkan wajib wujudnya. Contohnya wajib Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Wajib dengan ba. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan wujud dengan dan. Wajib wujud tu kan sama bunyi pula. Maka apabila Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan wujud, apabila kewujudan Allah Ta'ala itu hukumnya mesti, wajib maknanya mesti, nescaya mustahil oleh segala lawannya. Dengan sendiri lawan-lawan bagi segala sifat tadi hukumnya mustahil. Apabila kita dah menyungguhkan Allah wajib ada, maka sifat tiada itu hukumnya mustahil bagi Allah. Apabila Allah Ta'ala itu wajib mesti Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam, dengan sendiri mustahil lah lawannya, iaitu baharu. Apabila Allah Ta'ala itu wajib mesti bersifat dengan baqa, artinya kekal, maksudnya tidak menerima binasa selama-lamanya, maka lawan bagi baqa iaitu mana? Musnah. Lawan bagi kekal musnah, lawan bagi kekal binasa. Maka sifat binasa bagi Allah itu hukumnya mustahil, yakni perkara yang tak boleh diterima oleh akal sekali-kali. Akal kita tidak boleh, akal kita mukminin tidak boleh menerima sekali-kali. Akal kita mukminin tidak boleh membenarkan sekali-kali adanya sifat binasa pada Allah. Kenapa? Kerana kita telah mengisbatkan, menyungguhkan Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan kekal selama-lamanya. Apa maksud kekal Allah? Tidak menerima binasa selama-lamanya. Tidak ada kebinasaan pada Allah. Adapun makhluk, hatta syurga sekalipun menerima syurga itu menerima binasa.
Adapun Allah menjanjikan, syurga itu tidak dibinasakan dengan kehendak Allah. Allah tidak kehendak membinasakan syurga itu. Kerana Allah nak memberi bekalan, nak memberi balasan baik terhadap hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman. Walhal, padahal hakikatnya diri syurga itu sendiri boleh menerima binasa. Kenapa? Kerana syurga itu makhluk Allah yang bersifat baharu. Tiap-tiap sesuatu yang baharu, dirinya boleh menerima binasa. Cuma tidak binasa kerana Allah tidak kehendak. Allah menjanjikan syurga itu akan dikekalkan selama-lamanya. Agar orang yang soleh, yang soleha, yang bertakwa, yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh nak mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, beramal, supaya mereka ini mengecapi nikmat kesenangan, kekayaan, kebahagiaan dan segala-galanya di dalam syurga itu selama-lamanya. Itu balasan baik daripada Allah terhadap mana-mana hambanya yang ikhlas, berusaha nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Duduklah dalam syurga itu nanti selama-lamanya tanpa melakukan amal ibadat. Syurga bukan tempat amal. Syurga bukan tempat amal. Syurga tempat menikmati balasan-balasan baik daripada Allah terhadap amal soleh yang telah dilakukan oleh hamba-hamba Allah di dunia. Jadi di dunia sini, di sini sahaja kita perlu berkorban masa, korban waktu, kadang-kadang terpaksa korbankan kepentingan diri untuk mentaati perintah Allah, korbankan perasaan kerana nak akur dengan apa yang Allah telah takdirkan ke atas diri kita. Sedih tak bila sakit? Sedih tak kalau miskin? Sedih. Tapi hatinya sabar, hatinya redha, hatinya sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bagi balasan syurga yang menggembirakan selama-lamanya, tidak berkesudahan. Duduklah dalam tu bersenang-senang, berseronok-seronok. Duduklah dalam syurga tu bersenang-senang, berseronok-seronok, bermain-main. Selama-lamanya tak perlu dah nak hadir majlis ilmu, tak perlu dah nak solat 5 waktu, tak perlu nak bangun tahajud dan sebagainya. Sini sahaja tempat dunia. Adapun syurga bukan. Syurga tu tempat menikmati balasan baik. Siapa tak nak rugi? Siapa yang tak nak syurga tu rugi yang sangat-sangat. Allah. Baik, maka Allahumma salli ala Muhammad. Maka apabila wajib bagi segala sifat ini nescaya mustahil lah oleh lawannya, segala lawannya. Jadi jangan sekali-kali diiktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan binasa. Jangan sekali-kali diiktikadkan Allah Ta'ala itu baharu. Jangan sekali-kali diiktikadkan Allah Ta'ala itu berhajat kepada sesuatu. Jangan. Kerana kita telah mengisbatkan, menyungguhkan yang Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan sifat-sifat yang telah tersebut tadi tu. Dia tak boleh dua-dua. Kita nak yakin Allah ada, yakin juga Allah tiada. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia salah satu. Sebab tu kita ni kalau tak beriman, kufur. Tak kufur, beriman. Tu je tu. Dia tak boleh duduk tengah-tengah. Dalam bab akidah ni dia tak boleh duduk tengah-tengah. Si Polan bin Polan ni, dia adalah orang yang separuhnya beriman dan separuhnya tidak beriman dah. Beriman ataupun tidak beriman, tu saja. Salah satu. Jadi kalau salah langkah, tidak beriman. Salah langkah, salah kepercayaan, kufur. Betul kepercayaannya, beriman. Jadi kita kena belajar ni supaya nak pastikan kita ni berpijak di tempat yang betul.
Kita tak nak dalam keadaan kita tak sedar, rupanya kita duduk di pihak yang satu lagi dah. Na'udzubillah min zalik. Maka ini 20 akidah daripada wajibat dan mustahilat. 20 akidah tu daripada sifat wujud sehinggalah kepada kalam, kaunuhu ta'ala mutakalliman, serta lawan-lawan itu. Jadi 20 ni adalah akidah daripada perkara yang wajib bagi Allah, mesti ada. Wajib bagi Allah, bukan kita mewajibkan Allah, bukan. Seperti yang didakwa oleh pahaman Wahabi itu. Dia kata siapa yang mewajibkan Allah? Yang kita tahu Allah yang mewajibkan atas diri kita. Dia tak boleh beza di antara hukum syarak dan hukum akal. Hukum syarak cerita lain, hukum akal cerita lain. Mana boleh sama kan? Hukum syarak cerita lain, wajib solat tu cerita lain, Allah wajib bersifat kuasa tu cerita lain. Boleh beza tak? Kita wajib solat, Allah wajibkan kita solat, mana kita diperintah oleh Allah supaya menunaikan solat. Di sini dalam pelajaran ni kita beriktikad apa? Allah wajib ada. Kita menghukumkan, menentukan, menetapkan dengan akal dan iman kita, Tuhan mestilah ada. Bukan kita memaksa Allah, bukan kita memerintahkan Allah. Sebab tu tauhid ni jangan ngaji celang-celup, jangan ngaji celup-celup, kena ngaji daripada awal, baru tahu cerita dia. Jangan ngaji celup-celup ni. Ni bukan biskut nak celup-celup. Ngaji sungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh, baru kita tak terpedaya dengan pahaman-pahaman macam tu. Siapa pula yang mewajibkan Tuhan ada? Siapa yang wajibkan Tuhan sediakan ada? Dia tak faham. Orang panggil hukum akal. Akal kita menghukumkan, menentukan Tuhan mestilah ada, Tuhan mestilah kuasa. Mesti itulah maknanya wajib, namanya wajib akli. Apa maksud wajib akli? Perkara yang dihukumkan oleh akal kita. Perkara yang dihukumkan oleh akal kita. Kemudian apa yang dihukumkan dengan akal kita itu mestilah menempati hakikat perkara. Apa yang dihukumkan dengan akal ni mesti berbetulan dengan Quran tu. Tu hukum akal. Kita menghukumkan Allah wajib ada dalam Quran. Betul tak kata Tuhan wajib ada? Dalam Quran betul tak ada Tuhan dalil menunjukkan Tuhan mesti ada? Ada tak dalam Quran? Ada. Jadi apa yang kita hukumkan Tuhan mesti ada. Kerana apa? Muafakat dengan Quran. Tuhan mesti bersifat sedia kala. Ada tak dalilnya dalam Quran yang menunjukkan, ayat-ayat menunjukkan Allah Ta'ala tu sedia kala tidak baharu? Kita menghukumkan dengan akal Tuhan wajib tidak serupa dengan makhluk. Ada tak dalilnya dalam Quran Allah tak serupa dengan makhluk? Itu nama hukum akal ni. Hukum akal ni makna perkara yang dihukumkan dengan akal kemudian mestilah bertepatan dengan nafsul amri. Kalau apa yang dihukumkan dengan akal itu bertentangan dengan hakikat perkara, yang bertentangan dengan Quran, hadis, itu tak boleh pakai. Ngaji sungguh-sungguh. Sebab itu suruh mengaji. Suruh mengaji. Jangan kita berasa macam tak perlu nak mengaji. Konon-konon macam dah pandai. Konon-konon macam dah lepas fardu ain. Padahal bila sebut hukum akal pun kita terpinga-pinga lagi. Hukum akal apa benda? Macam mana kalau tu pun kita tak tahu lagi? Padahal fardu ain tu mana yang kita dakwa kita dah lepas fardu ain? Aku dah lepas dah fardu ain, saya dah lepas dah fardu ain. Kalau sebut hukum akal pun kita terpinga-pinga lagi, lepas apa tu? Itu tak lepas. Itu perasan lepas nama ni. Jadi kena buang ego kita tu, buang sombong kita tu. Kena ngaku aku tak pandai akidah, aku nak belajar. Macam tu baik. Jangan kita tak tahu, tak pandai tapi mengaku macam pandai. Bila kita mengaku macam pandai, kita takkan usaha nak belajar. Sebab apa? Puas hati dengan kejahilan kita itu. Na'udzubillah.
yang buku Al-Quran ini yang bermula tadi dia ada beritahu ada perbicaraan ilmu tauhid ni ilmu usul ini atas mazhab Imam Asy'ari. Mazhab Imam Asy'ari maksudnya ada berarti dia 3-4 mazhab kan. Oh, tu fiqh. Yang kata Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu imam ikutan mazhab, maknanya fiqh, syariat. Mana amalan kita, amalan zuhir kita ni, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya, imamnya, panutannya, ikutannya, guru besarnya Al-Imam Syafi'i. Yang ni imam dari sudut akidah. Tak, dia tak masuk tu. Dia tak masuk. Makna fiqh lain. Yang kata Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i itu dari segi syariat. Dari segi akidah, imam ikutannya tadilah salah satu daripada dua tu. Dua-dua tu dipanggil imam yang membawa akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang empat imam besar ni, mereka dia berakidahkan Imam Syafi'i. Jadi yang imam empat mazhab tu, mereka akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah ni. Jangan kita kata jangan, sebab ada orang mendakwa dia kata tak perlu ni, tak perlu nak belajar ni. Padahal Imam Syafi'i kita, Imam Ghazali kita, kalau dari segi tauhid, dari segi tasawufnya lain pula. Dari segi tauhidnya, dari segi tasawufnya, imamnya lain pula dah. Ibn Athaillah Sekandari, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, itu dari segi tasawuf. Sebab ada yang menyimpang. Ada yang menyimpang, tasawufnya ada yang menyimpang, akidahnya ada yang menyimpang, syariatnya ada yang menyimpang. Sebab tu kita kena pastikan ikutan-ikutan dalam fiqh, dalam tauhid, dalam tasawuf ni betul. Sebab tu kita kena pastikan imam yang menjadi imam ni apa? Ikutan kita. Akidah kita ikutannya siapa? Jadi kalau kita ikut selain daripada Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Maturidiyah, maka tidak dipanggil ahli sunnah. Kita kenapa kita panggil kita orang yang bermazhab Syafi'i? Sebab ikutan kita dari segi amal ibadah yang zahir ni, amalan zahir ni adalah mengikut Imam Syafi'i. Solatnya 13 rukun, wuduknya begini, sentuh orang perempuan tanpa lapik, batal solat. Itu ikutan kita. Yang Hanafi lah, yang Maliki lah, Hambali lah. Itu dari segi fiqhnya. Begitu. Mereka dah sahabat ikut Nabi, tabi'in ikut sahabat. Kita ni orang belakang. Kita orang belakang ni maknanya apa yang dibawa oleh imam empat mazhab tadi dari segi fiqhnya. Ni imam yang membawa kita dalam bab akidah ni, mereka itu bersanad, bertali-talian ilmunya kepada sampai kepada tabi'in dan sahabat dan sehingga ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksudnya Imam Abu Hasan Asy'ari ni, Abu Mansur Maturidiyah tu, Maliki, Syafi'i, Hambali tu makna mereka pandai-pandai buat perjalanan sendiri dan mengabaikan ilmu yang diambil oleh sahabat daripada Nabi, bukan. Contohnya dalam bab fiqh, dalam bab syariat, asal mazhab bukan empat mazhab, asalnya berpuluh-puluh mazhab. Setiap sahabat tu semua mujtahid, semua ada mazhab mereka masing-masing. Tapi yang membawa, yang menyambung, yang mengambil ilmu daripada sahabat tadi ke tabi'in tadi, dan tabi'in ni banyak yang sepertengahannya terputus. Bila terputus, di situ ada keraguan dan kesangsian. Maka yang empat ni sahaja yang sanadnya bersambung terus menerus tanpa putus sampai kepada sahabat dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang diyakini. Yang diyakini. Yang lain tu ada tapi tidak diyakini. Kenapa? Ada perjalanannya dah terputus, sanad ilmu tu tadi dah terputus, jadi dah tak ada keyakinan. Barangkali dah ada tokoh tambah, barangkali ada yang tertinggal dan sebagainya. Sebab tu asal mazhab bukan empat saja. Banyak.
Kalau kita contohnya kita tak nak ikut Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Kita nak pakai Quran dan hadis. Nak ambil daripada siapa ilmu tu? Kita nak beramal dengan Quran hadis macam mana kalau kita nak melangkau imam yang 4 tadi? Kan nak ambil macam mana tu? Kalau kita kata saya tak nak pakai mazhab ni, saya nak beramal dengan Quran dan hadis. Baik, macam mana saya nak memahami Quran tu sendiri? Macam mana saya nak tahu dalam solat tu ada baca begini, ada baca begitu, kena rukuk begini, kena rukuk begitu, kalau buat macam tu makruh, kalau buat macam tu batal? Nak ambil tahu daripada mana? Dalam Quran dia tak sebut secara terperinci. Dalam Quran dia tak sebut secara terperinci. Dalam hadis ada tak sebut secara terperinci? Ada? Ada ke tak ada? Jawab lagi. Ada tak secara terperinci? Sebut daripada usalli fardhu zuhri ataupun takbiratul ihramnya Allahu akbar, selepas tu kena baca doa iftitah, selepas tu kena baca Fatihah, kena baca tasbih 3 kali. Ada tak sebut secara terperinci macam tu daripada takbir sampai salam dalam Quran? Ada tak sebut terperinci? Takkan kita tak tahu. Kata nak beramal, contoh nak beramal, kalau tu pun kita tak tahu macam mana kita nak ambil dah? Itu bab solatnya, bab puasanya, bab zakatnya, bab nikah kahwinnya, bab hududnya, bab muamalatnya. Nak korek mana ni? Dalam Quran. Cukup alat. Cukup perkakah kan? Menguasai mahir berapa belas ilmu, berapa puluh ilmu yang kita mahir. Jadi tak ada. Oleh yang tak ada, kita meletakkan kepercayaan kita kepada orang yang ada. Bukan imam-imam tu sendiri mengangkat diri dia, dah. Mereka diangkat oleh ulama-ulama besar pada waktu tu. Bukan Imam Syafi'i kata, mari ikut aku ni pandai semua, mari jadikan aku. Dah. Dia bukan macam kita, hati busuk, hati kotor mengaku pandai. Tak, mereka sendiri diangkat oleh imam-imam besar, mujtahid mutlak pada waktu tu, mengiktiraf mereka. Jadi kalau kita yang tak tahu ni, baca Quran pun tak tahu, erti pun tak tahu, maksud pun tak tahu, macam mana saya kata saya tak nak pakai imam-imam tu semua, saya nak mengikut Quran dan hadis? Macam mana saya nak ikut Quran dan hadis? Nak ikut macam mana? Adakah Imam Syafi'i tadi membelakangkan Quran? Adakah Imam Hanafi yang 4 tu tadi membelakangkan Quran? Dia tak gerti Quran? Dia tak gerti hadis? Jadi kalau kita boleh, syaratnya boleh. Kalau kita nak beramal dengan Quran hadis dari segi tauhidnya, nak terus beramal, ngambil tauhid sekali dalam Quran, dalam amalan tasawufnya daripada Quran, kita nak ambil sendiri, tak nak pakai ulama. Kemudian fiqahnya boleh, dengan syarat ilmu kita setanding dengan mereka. Siapa kata standing ilmunya macam Imam Syafi'i? Nak baca kitab kena tutup sebelah. Kalau buka dua-dua masuk. Pick up tak pick up hati dia. Kita startup tu, kita hafal Quran berapa banyak, hadis berapa ratus ribu kita hafal. Ilmu-ilmu alat berapa banyak kita kuasai. Bukan semudah tu. Sebab tu orang yang tak nak mengikut mazhab ni orang sombong sebenarnya. Orang sombong. Kita ni letakkan kepercayaan kita pada mereka. Andai kata salah silap, mereka bertanggungjawab. Mereka bertanggungjawab nanti hadapan Allah. Kita muqallid, kita orang awam. Bukan kita yang nak mengupas, nak menggali ilmu dalam Quran dan hadis, bukan kita. Bukan kita, kerja kita nak membelah balak yang 20 peluk tu. Bukan kita. Kita ada pisaunya, pisau seposin tu. Kita ada pisau seposin tu. Orang bagi kita balak yang 20 pemeluk tu. Kita nak buat apa dengan pisau seposin tu? Kena hantar kilang. Sebab kilang cukup alat. Bila kilang tu dah tolong proses, sebab dia cukup alat, baru kita boleh ambil manfaat. Baru boleh guna buat papan, buat lantai, buat bendul. Betul?
Kalau bagi 20 pemeluk tu dengan kita yang alatnya ada pisau seposin tadi, nak buat apa? Begitulah ni Quran ni. Kalau bagi kita setakat Quran dan hadis, kita nak buat apa? Kita nak congkil ilmu macam mana tu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad contohnya. Cuba keluarkan segala sifat yang wajib bagi Allah situ, keluarkan segala sifat yang mustahil bagi Allah daripada qul huwallah tu. Dan mana sifat yang harus bagi Allah dalam qul huwallah tu, cuba bawa keluar. Boleh? Sebab tu jangan sombong. Kita tak cukup alat. Dia kata tak payah belajar sifat 20 ni, dengan qul huwallah kita boleh kenal Tuhan. Silalah. Mana dalil Allah Ta'ala harus menjadikan makhluk? Ambil daripada qul huwallah. Mana? Qul huwallahu ahad, Allah tu satu yang bagaimana? Daripada qul huwallah tu kita boleh faham satu Allah tu satu yang bagaimana? Apa perbezaan di antara satu Allah dengan satu yang bukan Allah? Daripada qul huwallah tu cuba huraikan. Tak boleh. Sebab tu kena pakai ulama. Kena pakai ulama. Kerana ulama tu sendiri memakai Al-Quran dan hadis. Dia bukan pakai nafsu dia, bukan pakai kepala otak dia. Dia mengeluarkan hukum hakam daripada Quran dan hadis itu kerana mereka memiliki ilmu-ilmu yang sehingga mujtahid mutlak tu dia tak boleh meniru pahaman orang lain. Dia sendiri kena bertanggungjawab mengeluarkan hukum hakam daripada Quran tu sendiri. Dia tak boleh macam Hanafi, Syafi'i, Maliki, dia tak boleh tiru. Imam Syafi'i kena keluarkan, istinbatkan hukum daripada Quran tu dengan ilmu dia sendiri. Dia tak boleh tiru Maliki, dia tak boleh tiru Hanafi, dia tak boleh tiru Hanbali. Dia sendiri kena keluarkan hukum hakam daripada Quran tu sendiri, berpandukan ilmu dia tu. Kita sampai tak tahap tu? Dibenarkan mengeluarkan hukum daripada Quran sendiri? Sampai tak tahap tu? Tak sampai. Kita bukan mujtahid. Mujtahid nama kita ni. Mujtahid nama, bukan mujtahid. Mujtahid kita. Jadi orang-orang yang menolak tu orang sombong sebenarnya. Dia tak sampai tahap tu ilmu dia. Kita nak membuang ulama, nak menyingkirkan ulama, nak pakai Quran dan hadis, nak pakai macam mana kita tak tahu. Baca pun tak tahu, erti pun tak tahu, macam mana nak tahu nak pun. Dalam Quran Allah Ta'ala kata potong tangan. Ada ayat potong tangan, nak potong tangan mana? Siapa yang nak menghuraikan tu? Siapa yang mencuri, Allah Ta'ala kata potong tangan. Umum, nak potong tangan mana? Sini ke? Sini ke? Sini ke? Sini. Nak potong tangan mana? Siapa yang nak menghuraikan tu? Kalau bukan ulama. Itu cerita ni. Jadi dari segi syariat ada imamnya yang 4 tadi. Macam kita ni Asia Tenggara ni ikutan kita Al-Syafi'i. Sebab tu di sebelah sana Maghribi tu dia boleh jadi Hanafi, Hanbali. Itu sebelah sana. Sebelah Asia ni ghalibnya daripada dulu zaman tok nenek moyang kita ikutan amal ibadat yang zahir ni syariatnya Syafi'i. Tauhidnya daripada dulu lagi. Pedagang-pedagang yang bawa masuk agama Islam dalam negeri Melaka dulu, akidahnya ahli sunnah wal jamaah, sifat dulu. Tasawufnya pun begitu. Kemudian itu baru datang benda pelik-pelik ni, nak menafikan begini, jangan begitu. Ulama dulu tak betul, yang betulnya dia yang ikut Quran hadisnya dia yang dulu tak ikut. Ini yang kacau bilaukan kita ni masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Daripada itu di antara fitnah akhir zaman lah tu. Itu di antara fitnah akhir zaman. Kita orang awam ni kita tak tahu. Kita bersangka baik dengan orang yang cakap agama ni. Sebab tu kalau salah guru kita habis naik gitu. Naik. Dari segi tauhid imamnya lain. Dari segi tasawuf imamnya lain. Dari segi hadis lain. Dia ada dia punya ahli-ahli dia dah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Yalah betul lah tu, keliru dah. Ini mazhab Asy'ariyah ni, Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidiyah ni mazhab apa pula biasa kita dengar Syafi'i, Maliki. Itu empat tu mazhab dari segi
fiqahnya. Ni mazhab dari segi tauhid ni. Begitu. Baguslah tu soalan ni. Ramai yang tak tahu sebenarnya, tapi tak tahu nak tanya. Mazhab apa pula? Maknanya Abu Hasan Asy'ari ni, Imam Syafi'i tu makna bukanlah mazhab ni. Jadi keliru gitu kan. Baik. Kemudian kata musannif lagi, maka ini 20 akidah. Maka ini 20 akidah daripada wajibat dan mustahilat, mana perkara yang wajib bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah, dan melazimkan ia pula akan nafi wajib perbuat sesuatu daripada segala mungkinan, daripada mungkin atau meninggalkan perbuatannya. Maksudnya lazim daripada kata Allah Ta'ala itu bersifat istighna. Allah Ta'ala itu bersifat terkaya. Apa maksud kaya? Tidak berkehendak dan tidak berhajat. Maka faham daripada situ bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak wajib membuat mungkin. Mudah bahasa kita, Allah Ta'ala tidak wajib menciptakan makhluk. Tak wajib bagi Allah menjadikan makhluk. Tak wajib bagi Allah menciptakan mungkin. Apa maksud mungkin? Sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Itu maksud mungkin. Sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Makhluklah. Hidup, mati, senang, susah, sakit, sehat, untung, rugi, jahil, berilmu, sesat, tidak. Itu semua mungkin lah tu. Itu semua mungkin lah tu. Mungkin ahli syurga ke, ahli neraka ke. Itu semua perkara mungkin yang harus dijadikan oleh Allah, bukan wajib dijadikan. Hidup kita bukan wajib Allah jadikan, harus sahaja. Harus Allah jadikan kita hidup, harus Allah jadikan kita senang, harus Allah jadikan kita sakit, harus bagi Allah bagi taufik, harus bagi Allah tak memberi taufik, harus bagi Allah menyesatkan seseorang, harus bagi Allah memberi hidayah pada seseorang. Sebab semuanya itu tidak wajib bagi Allah dan tidak mustahil bagi Allah, bahkan harus bagi Allah. Itu sifat yang harus bagi Allah, harus bagi Allah. Jadi kita tak boleh, ya Allah kau mesti kena bagi aku sihat. Ya Allah kau mesti kena bagi aku sihat. Mesti itu makna wajib. Ya Allah kau wajib bagi aku sihat. Siapa kita nak mewajibkan Allah tu bagi sihat kita? Ya Allah kau mesti bagi aku untung dalam perniagaan. Ya Allah kau mesti luluskan projek aku. Ya Allah kau mesti. Tak boleh. Bukan mesti bagi Allah tu, harus saja. Ni malam ni Allah Ta'ala bagi kita taufik, boleh duduk dalam majlis ilmu sebab harus. Besok tak pasti. Kalau wajib Allah memberi taufik kepada semua manusia, tak adalah yang sesat seekor pun. Kalau wajib Allah memberi iman, tidak ada seorang pun yang kafir. Itu dalil yang menunjukkan tidak wajib bagi Allah, tidak wajib bagi Allah menjadikan perkara mungkin dan tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Kalau mustahil menjadikan makhluk, tak adalah makhluk kalau dah mustahil. Kalau Allah mustahil, apa arti mustahil? Perkara yang tidak akan berlaku. Jadi kalau Allah mustahil menciptakan alam, takkan adalah sesuatu. Ni ada ni menunjukkan tidak mustahil lah Allah jadikan makhluk. Nampak tak? Dan tak wajib. Kalau wajib semuanya ada. Faham tak? Kalau Allah wajib menjadikan makhluk, makna semua ada. Tidak ada makhluk yang tiada, sebab wajib mesti bagi Allah menjadikan segala ni ada yang hidup, ada yang mati. Kita hidup, kawan kita mati dah. Kalau Allah wajib menghidupkan, tak adalah yang mati seorang pun. Faham baik-baik erti wajib tu. Wajib ni, apa erti wajib? Perkara yang mesti ada sedia kala lagi dan kekal ada selama-lama. Itu perkara wajib. Jadi kalau Allah wajib menjadikan makhluk, makna mesti ada makhluk ni. Makhluk mesti ada. Kenapa bapa kita dah meninggal? Kenapa saudara kita dah meninggal? Kalau wajib ada. Faham tak? Itu menunjukkan harus sahaja, bukan wajib. Kenapa ada yang kaya, ada yang miskin? Itu menunjukkan harus Allah menjadikan kaya, harus Allah menjadikan miskin, bukan wajib.
Hati-hati, takut kita termasuk dalam golongan fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ni i'tiqad dia Tuhan wajib buat sesuatu. Tuhan wajib bagi kesenangan. Itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah bukan. Bukan wajib Allah memberi kaya kepada kita. Bukan wajib Allah memberi senang kepada kita. Harus saja. Nampak tak? Jadi kita tak perasan kadang-kadang cara kita bercakap tu macam kita ni Mu'tazilah. Cara kita bercakap tu macam Mu'tazilah. Kenapa Tuhan bagi aku sakit? Tak sepatutnya. Kenapa pula? Kenapa pula Allah tak boleh bagi sakit? Adakah pada kamu Tuhan mesti bagi kamu sihat? Kalau pada kamu Tuhan mesti bagi kamu sihat, mana kamu Mu'tazilah, bukan ahli sunnah. Sebab Mu'tazilah i'tikad mereka Tuhan mesti buat baik, bagi baik, benda sedap, benda seronok. Itu akidah dia orang. Akidah kita dah harus bagi Allah nak menjadikan apa sahaja yang dia kehendak. Itulah dia Tuhan, bebas mentadbir. Dia tak terikat dengan sesiapa pun. Dia tak perlu nak ikut kehendak siapa pun. Dia tak perlu nak patuh pada sesiapa pun. Itulah dia Tuhan. Jangan kita selama ni kita pegang Tuhan ni mesti bagi senang. Sebab tu bila Allah bagi sakit tak boleh terima. Sebab pada kita Tuhan sepatutnya mesti bagi senang. Tuhan mesti bagi bahagia. Tuhan mesti makna ikut kehendak kita lah. Mudah nak cakap Kalau Tuhan tak ikut kehendak kita, maknanya satu kesalahan dah pada Tuhan. Sebab pada kita Tuhan mesti. Nampak tak? Dah tidak ada kemestian pada Tuhan dalam nak menjadikan satu harus ingat tu harus. Apa maksud harus? Boleh berlaku dan boleh tidak tu baru kata kenal Tuhan. Kalau kata Tuhan mesti bagi pahala, mesti bagi senang, mesti ikut kehendak kita, makna dia tak kenal lagi Tuhan tu. Dia hanya tahu nama Tuhan sahaja. Dia tak tahu sifat Tuhan tu bagaimana. Orang yang beriktikad Tuhan mesti bagi benda baik, bila Tuhan tak bagi benda yang baik, bila Tuhan bagi kepada dia benda yang tak seronok, yang dia tak nak, dia tak boleh terima. Sebab pada dia Tuhan mesti bagi benda baik. Dia dah masuk dalam golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni fasik. Kalau mati dalam akidah ni, matinya fasik. Faham? Hati-hati. Ni yang kita suruh belajar ni, nampak tak? Bila kita belajar baru tu, oh ya ke? Oh macam tu ke? Oh selama ni tu guna belajar. Kita kalau tak belajar tak tahu. Kita rasakan apa yang kita faham selama ni tentang Tuhan tu betul dah. Bila kita belajar baru bila kita dengar baru tu, oh tak boleh rupanya. Mujurlah kita belajar. Mujur malam ni boleh dengar. Kalau kita tak dengar, contohnya selama-lamanya lah dalam hati perut kita ni duk i'tikad Tuhan mesti kena bagi. Tak sepatutnya kalau Tuhan tak bagi. Sebab pada kita Tuhan mesti bagi yang elok-elok, mesti bagi yang baik-baik, mesti ikut kehendak kita. Na'udzubillah min zalik. Waktu belajar sahabat, belajar jangan berasa macam dah tahu kena belajar kita. Mesti kena belajar. Tak belajar kita tak perasan. Berapa banyak orang yang macam tu. Contoh Allah uji saya hari ni dengan sakit. Kalau i'tikad Mu'tazilah tadi, tak sepatutnya Tuhan bagi saya sakit. Betul tak? Pada orang yang i'tikad Tuhan mesti bagi baik, maksudnya kalau saya i'tikad Tuhan mesti bagi benda baik, bila berlaku benda tak baik pada diri saya akan kata tak patut Tuhan buat macam ni pada aku. Betul tak? Betul tak? Kita akan kata begitu. Tak patut Tuhan buat begini pada aku. Kenapa? Pada kita bila Allah bagi sakit tu, makna Tuhan dah tak buat baik dah dengan kita. Sebab i'tikad kita Tuhan mesti buat baik dan buat yang terlebih baik. Itu Tuhan pada pahaman Mu'tazilah tadi. Jadi bila orang ni dia berpegang dengan pahaman ni, sebab tu dia tak boleh terima kalau berlaku pada diri dia benda yang tidak menyenangkan dia. Sakit tak boleh terima, bercerai tak boleh terima, laki kahwin lain tak boleh terima. Padahal bukankah itu semua ketetapan daripada Allah? Betul ke tidak? Ni mengaji ni, betul ke tidak?
Bukankah semua yang berlaku tu dengan kehendak Allah? Ha. Jadi pada orang yang tak boleh terima benda-benda macam tadi tu, keinginannya tidak diturut oleh Allah, dia tak boleh terima, menunjukkan dia orang yang beriktikad Tuhan mesti membuat yang baik-baik bagi diri dia, Tuhan mesti memberi segala apa yang dia nak, Tuhan mesti ikutkan kehendak dia. Secara tak langsung dia tak perasan dia dah masuk dalam golongan apa? Orang yang beriktikad Mu'tazilah tadi. Hati-hati. Orang ahli sunnah wal jamaah tidak. I'tikad kita ahli sunnah wal jamaah, Allah nak bagi yang sedap-sedap pun itu hak Allah, Allah nak bagi yang tak sedap pun itu hak Allah. Dia pemilik segala-gala. Ikut dia nak buat apa alam ni atas kehendak dia, kerana alam ini dipunyai, dimiliki, ditadbir, dijadikan oleh Allah. Tak ada siapa berani, tak ada siapa boleh menentang, tak ada siapa boleh menghalang, tak ada siapa boleh memberikan cadangan-cadangan ya kepada Tuhan supaya Tuhan mesti buat begini dan jangan buat begitu. Belajar sahabat. Sebab tu orang belajar ni tanda Allah sayang. Sebab Allah tahu banyak benda yang kita tak tahu. Jadi Allah pilih, Allah nak betulkan kita. Asbabnya duduk dalam majlis ilmu itulah, dapat hidayah, petunjuk daripada Allah. Kalau kita tak belajar, selama-lamanya lah pahaman kita salah terhadap Allah tu. Salah lah tu. Orang yang berpahaman Tuhan mesti bagi yang baik-baik, salah faham maksudnya. Dia salah faham pada Allah. Kefahaman dia pada Allah tu salah. Kalau dia faham Allah mesti bagi yang baik-baik, mesti ikut segala kehendak, fahaman dia salah terhadap Allah. Yang betulnya, fahaman yang betulnya, tidak wajib Allah memberi yang baik-baik, tidak wajib bagi Allah menjadikan yang senang-senang, cuma harus sahaja. Sebab tu kita kena takut. Hari ni kita sihat, boleh jadi besok Allah ambil balik nikmat sihat kita. Hari ni kita kaya, besok boleh jadi Allah bankruptkan kita, Allah mufliskan kita. Sebab apa? Sifat Allah tu dia tadbir, dia buat apa yang dia nak. Dia tak pedulikan kita. Sebab dia tak berkehendak dan tak berhajat kepada sesuatu. Kita yang nak kena akur dengan kehendak Allah, bukan Allah kena akur kehendak kita. Itulah kata hamba. Hamba ni dia kena akur apa yang Tuhan tetapkan, dia kena akur sebab dia hamba. Bila orang tu bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah merupakan orang yang berlapang dada menerima apa sahaja yang Allah takdirkan ke atas diri dia. Itu orang Islam. Dia berlapang dada, apa yang Allah tetapkan, takdirkan atas diri dia, apa saja dia akan sedia untuk terima saja. Itulah tanda keimanan dia kepada Allah. Bukan senang tuan-tuan nak masuk syurga tu. Melompat-lompat, berseronok-seronok bukan senang. Nak kena mengaji, nak kena belajar, kenal Tuhan, faham tentang ibadat. Banyak benda yang kita tak tahu lagi. Macam mana kita nak mati sehari dua ni tuan-tuan? Kalau Allah ambil nyawa kita sehari dua ni macam mana agak-agak? Banyak benda penting dalam ibadat yang kita tak tahu. Macam mana kalau Allah ambil nyawa kita sehari dua ni? Yang kita kata nantilah, tak perlu belajar, tak perlu mengaji, aku dah pandai, aku dah tahu. Agak-agak selamat ke nak balik akhirat dalam keadaan ilmu kita macam ni? Kalau dunia yang sementara ni pun kita belajar tak cukup, lepas belajar lagi, lepas belajar lagi, padahal untuk dunia yang untuk akhirat yang kekal selama-lama, padan ke dengan belajar macam ni? Ikut nak belajar, kau tak nak tak payah belajar, ikut suka mengaji, tak suka tak payah datang. Macam tu, agak-agak cukup ke? Nak buat persiapan mati tu, akhirat tu kekal takkan sudah sampai bila-bila. Cukup ke dengan ilmu yang macam ni? Cukup ke dengan cara belajar yang macam ni? Berasa ada masa datang belajar, berasa tak perlu tak payah datang. Sungguh teman, kita jadikan amalan, kita jadikan ilmu ni sambilan. Matlamat utama kita cari kekayaan, kesenangan atas dunia, kebahagiaan rumah tangga, kekayaan, itu yang kita letak nombor satu. Adapun ibadat ni jadi sambilan, jadi sampingan. Sebab tu benda-benda yang bersangkut paut dengan ibadat pun kita jadikan sampingan. Ibadat nombor satu, bukan sampingan.
Bila ibadat nombor satu, ilmu yang menentukan, ilmu yang nak meluluskan ibadat pun jadi nombor satu. Allah jadikan kita semua ni untuk ibadat, untuk taat. Ibadat nak taat ni perlu ada ilmu. Jadi ibadat dan ilmu ni tak boleh pisah. Nak ibadat dulu, ilmu nanti-nanti. Tak boleh. Dia kena sekali. Dia kena sekali. Tak boleh kita nak letak ibadat depan, ilmu belakang nantilah. Semayanglah dulu, nanti nak mati baru belajar cara semayang. Boleh macam mana? Sekarang ni ikutlah, nak percaya Tuhan macam mana, ikut dulu, nanti nak mati baru belajar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah di antara benda yang ada dalam diri kita, masyarakat. Ilmu ni tak berapa penting. Yang penting ibadat je dulu. Nanti-nantilah belajar. Ibaratnya, biarlah semayang aku ni tak sah, nanti baru belajar. Nanti-nanti. Nombor satu, cari harta, kekayaan, kesenangan, kebahagiaan. Nanti takut orang tak pandang, takut orang tak iktiraf, malu dengan orang, begini dan begitu. Na'udzubillah. Cepat-cepatlah gunakan kesempatan. Guna kesempatan yang tinggal, tuan-tuan. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Banyak sekarang ni orang mati terkejut. Kita tak mustahil juga mati terkejut kita. Bila dah datang mati tu tak boleh nak undur dah, cepat-cepat sing-sing lengan baju. Maksudnya bersungguh-sungguh belajar. Bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Untuk alam kubur kita sendiri. Untuk keselamatan kita sendiri. Untuk keselamatan anak bini kita sendiri. Kecualilah orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Itu lainlah. Kalau dia tak percaya adanya hari kiamat, tak percaya adanya sakaratul maut, tak percaya adanya susah senang dalam kubur, itu lainlah. Orang yang beriman sepatutnya, orang yang percaya ada benda-benda tu, sepatutnya ada kerisauan, kebimbangan dalam diri dia yang akan menggerakkan dirinya untuk berusaha membuat persiapan. Tak dapat mengaji malam, dia cari peluang siang. Tak dapat peluang siang, dia cari malam. Tak dapat hari Isnin, Jumaat, dia cari hujung minggu. Maknanya dia bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan kita bersungguh tu Allah ampunkan salah silap kita, lebih kurang kita, insya-Allah. Habis. Dan maka mana tadi? Dan melazim ia istighna tadi akan nafi wajib perbuat. Makna kalau ada orang kata Allah mesti bagi kita pahala, Allah mesti bagi kita bahagia, Allah mesti bagi kita sihat, jawabnya salah. Jawabnya salah. Tidak wajib bagi Allah, harus sahaja. Sebab tu kita kena takut nikmat sihat ni nanti Allah ambil, takut nikmat taufik ni nanti Allah ambil. Hari ni Allah bagi taufik, kita boleh semayang, boleh mengaji, boleh baca kitab dan sebagainya. Takut besok Allah ambil. Tak bolehlah kita nak buat amal ibadah. Kena ada perasaan takut. Sebab Tuhan sifat dia begitu. Dia boleh ambil dia punya, dia boleh bagi dia punya. Dia nak bagi bila, dia nak ambil bila, itu hak dia. Kita nak kena takut. Bila Tuhan macam tu sifat dia, kita kena takut. Tak boleh sombong. Hari ni kita sombong sebab kita semayang, sombong mengaji, sombong mengajar, sombong taat, tak boleh. Sebab boleh jadi besok tak ada rezeki taufik dah daripada Allah. Dan melazim ia pula akan nafi wajib perbuat sesuatu daripada segala mungkin atau meninggal perbuatnya. Makna kalau Allah tak buat pun tak sah. Kalau Allah tak buat pun tak sah. Kalau Allah tak bagi senang pun tidak sah. Tidak salah. Kalau Allah tidak ikut kehendak kita pun tidak salah. Allah tak ikut kehendak kita, tak salah. Yang salah kita tak ikut kehendak Allah. Kita tak ikut kehendak Allah tu yang salah. Bukan Allah, kita tak ikut kehendak Allah tu yang salah. Allah tak wajib ikut kehendak kita. Hari ni kita dapat senang, mewah, kaya, pangkat, jawatan semata-mata kemurahan Allah saja. Hari ni saya dan kalian semua para muhibbin sekalian diberi nikmat iman Islam tu atas kemurahan Allah saja. Mujur kita tak dipilih oleh Allah jadi orang kafir. Mujur saya dengan tuan-tuan ni tak dipilih oleh Allah jadi orang kafir.
Mujur kita ni tak dipilih oleh Allah, tak dikehendak jadi orang Yahudi Nasrani. Sungguh ke tidak? Ke ada yang tak berasa mujur Allah pilih kita jadi umat Muhammad SAW yang beragama Islam? Ada yang tak berasa mujur? Tak berasa bertuah lah. Mujur ni mana? Ada tak orang, ada tak di antara kita yang tak rasa bertuah Allah pilih jadi umat Nabi Muhammad SAW yang beriman? Ada tak yang rasa tak bertuah? Dia rasa malang. Mujur, tuan-tuan. Sebab Allah tidak wajib memilih saya menjadi orang Islam. Begitulah juga tuan-tuan semua. Tak wajib Allah pilih kita jadi umat Muhammad SAW. Tak salah seandainya Allah nak kehendak jadi kita ni jadi pengikut Fir'aun. Tak salah. Tapi mujur Allah tak pilih kita. Allah pilih kita jadi umat Muhammad SAW yang mujur sangat-sangat. Bila kita sedar benda ni, sepatutnya kita sangat-sangat banyak berterima kasih dengan Allah. Mujur, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Aku tak pernah minta pun lahir sebagai orang Islam. Siapa sini pernah minta lahir sebagai orang Islam? Ada? Ada ke? Ada ke? Tak ada. Tiba-tiba Allah lahirkan kita di kalangan orang bertuah dah? Bertuah. Dan jika tiada nescaya lazimlah ketiadaan istighna. Kalau Allah mesti bagi sesuatu, kalau Allah mesti layan segala kehendak kita, maknanya Tuhan tidak bersifat Tuhan tu tidak kaya lah kalau begitu. Sebab apa? Jangan lupa makna kaya tu. Tidak berkehendak dan tidak berhajat dan tidak bergantung kepada sesuatu. Kalau Allah tertekan, kalau Allah terpaksa ikut kehendak kita, makna dia tidak bersifat istighna. Dia tak bersifat kaya. Kalau dia mesti ikut kehendak kita, itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan dia masih berkehendak kepada yang lain. Tidak. Mustahil Tuhan berkehendak, berhajat, memerlukan sesuatu. Allah tak memerlukan sesuatu pun. Kerana sedia kala lagi Allah tu dah kekal ada sedia kala lagi dengan kesempurnaan zat dan sifat-sifat dia. Sedangkan sedia kala lagi tidak ada segala sesuatu. Habis Allah. Kemudian dan jika tiada, nescaya lazim ketiadaan istighna daripada memperbuat sesuatu. Ingat, ini benda ni ada hubung kait dengan rukun iman kita tu. Percaya dengan qada dan qadar. Jadi bukan mudah nak percaya qada qadar ni, tuan-tuan. Mulutnya mudah lah nak cakap. Mulut kita mudah nak cakap. Beriman dengan qada dan qadar. Senang je baca. Beriman dengan qada dan qadar. Apa maksud beriman dengan qada qadar? Mana kita yakin, kita tahu, kita sedar, kita yakin, kita setuju bahawasanya apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita dan persekitaran hidup kita, dunia dan akhirat, alam nyata, alam gaib dan sebagainya, berlakunya segala-galanya ini dengan keputusan Allah. Allah yang tentukan segala-galanya. Allah yang tetapkan segala-galanya, yang baik, yang sebaliknya. Allah yang telah atur sedia kala lagi, dan Allah lah yang menjadikan segala-galanya. Jadi orang yang betul-betul beriman dengan qada dan qadar ni, dia tidak akan ada penyakit hasad dengki contohnya. Dia tak akan dengki tengok rumah tangga orang lain bahagia, sebab dia tahu dah takdir Allah. Allah yang aturkan, Allah yang memberi jodoh dia begitu, Allah yang jadikan jodoh dia begini. Itulah tanda-tanda orang yang beriman dengan qada qadar. Dia boleh terima, hatinya sentiasa terima. Sebab apa? Dia beriman apa saja yang berlaku. Yang tak berlaku semua tu kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah nak, jadi, walaupun kita tak nak. Barulah dia boleh redha. Setujulah, ya Allah, dah Kau yang tetapkan, Kau pula maha baik, Kau pula maha adil, Kau pula maha tahu, Kau pula tak ada kekurangan. Jadi aku jahil, aku bodoh, aku tak tahu, banyak benda aku tak reti. Jadi apa yang Kau buat semuanya adil, ya Allah, tepat pada tempatnya. Aku yang tak tahu. Dia kena kenal Tuhan.
untuk menjadi orang yang redha dengan qada dan qadar Allah ni, rukun dia kena kenal Tuhan terlebih dahulu. Kena kenal Tuhan terlebih dahulu, barulah dia boleh jadi orang yang redha dengan qada dan qadar. Kalau Tuhan pun kita tak kenal, tahu nama je, payahlah. Itu yang banyak bangkang tu. Tak sepatutnya Tuhan takdirkan begini. Wah, banyak besar kau. Betul lah, banyak besar kau. Tak sepatutnya Tuhan takdirkan begini. Yang sepatutnya macam mana? Ikut kehendak kau. Kalau ada seorang untuk guru tu, dia macam tu bahasa dia. Kau siapa? Kau Tuhan ke Allah Tuhan? Yang kau kata tak patut Tuhan buat begini, kau siapa? Kau lagi besar pangkat daripada Tuhan kan? Yang kau kata tak patut Tuhan buat begini, kau meletakkan sifat tak patut pada Tuhan, kau siapa? So kita tanya diri kita balik, kita siapa yang kadang-kadang tak sepatutnya Tuhan buat begini? Kita siapa? Cuba tanya diri kita. Patut tak kita kata begitu pada Allah? Sangat-sangat tak apa? Sangat-sangat tak patut. Oh, kalau tak patut, masa tak patut ni makna sifat kesempurnaan ke kekurangan? Tidak patut. Tidak sepatutnya Tuhan buat begitu. Maknanya sifat kesempurnaan ke sifat kekurangan tu? Jadi jangan. Allah tu buat apa pun memang patut pada tempat. Adil ni makna patut. Apa je yang Allah buat patut semuanya. Kena pada tempat semuanya. Allah hari ni Allah bagi kita lapar, patut bagi Allah jadikan. Sebab dia mengetahui segala-galanya, dia tahu apa hikmah, apa kebaikan benda tu untuk diri kita. Sedangkan kita pun tak tahu. Dan jika tiada nescaya lazimlah ketiadaan istighna'nya. Kalau Allah tak ada sifat harus tadi, tak bolehlah panggil Tuhan tu Maha Kaya. Kita ni selalu duduk sebut doa, wahai Tuhan Maha Kaya, wahai Tuhan yang Maha Kaya. Selalu duduk sebut. Rupa-rupanya tak faham apa yang kita sebut. Kita tahu sebut je, tapi kita tak faham maksud kaya Allah tu apa benda. Kita tak faham. Kaya Allah ni, inilah di antara sifat yang nak menunjukkan kekayaan Allah. Dia bebas mentadbir, bebas menentukan. Itulah tanda dia kaya. Dia tak terikat dengan siapa-siapa pun. Sebut Allah Maha Kaya, tapi kita tak faham. Ni orang ajak belajar, marilah mengaji tauhid, marilah kenal Tuhan tu. Bukan kenal nama Tuhan, mari kenal sifat-sifat Tuhan yang bernama Allah tu. Belajar tauhid ni, belajar memahami, mengetahui sifat-sifat Tuhan yang bernama Allah tu. Tuhan yang bernama Rahman, yang bernama Rahim dan sebagainya. Ni sifat-sifat dia, yang sebagai dasar asas orang yang beriman mesti kena tahu. Dan jika tiada nescaya lazim ketiadaan istighna'nya daripada memperbuat sesuatu atau meninggalkannya, maka ini satu akidah, iaitu akidah harus bagi Allah maksudnya. Maka jumlah barang yang lazimkan dia oleh istighna itu ada 23 akidah. Bila kita mengaku, bila kita beriman bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersifat dengan istighna, Allah Ta'ala bersifat dengan maha kaya, terkaya, maksudnya dalam diri kita kena tahu 23 akidah ni. Kena tahu 23 akidah ni. Kerana 23 akidah ni lah yang melambangkan kekayaan Allah. Kalau hilang satu daripada 23 ni, menunjukkan Tuhan tidak lagi bersifat dengan istighna. Jadi kena tahu 23 ni, kena pegang betul-betul, jangan syak, jangan ragu, jangan berbolak-balik hati kita pada 23 ni. Wallahu a'lam. Jadi amalan ni sebutir je pula minggu depan ke minggu satu lagi kita bacalah 2 butir pula, insya-Allah. Sesekali balik kelas awal seronok tak?
Tak seronok? Seronok tak? Jujur. Tak seronok? Kan tambah sampai ke 10 mau. Buat tak seronok pula. Ngaku je lah seronok. Kan zaman kita sekolah macam tu. Tiba-tiba bunyi loceng je. Bahal bunyi loceng ni. Biasa balik kedua. Ibu pengumuman hari ni murid-murid diberi kebenaran balik awal. Kan seronok kita. Alhamdulillah, insya-Allah ala kulli halin. Mudah-mudahan Allah Taala terimalah. Mudah-mudahan Allah pilih kita selalu. Mudah-mudahan Allah belas kasih atas diri kita. Kita ni bukan orang baik-baik tuan-tuan. Kita ni banyak dosa, banyak salah, banyak silap, banyak leka, banyak lalai, banyak lupa. Jadi kita harap semata-mata limpah kurniaan, belas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang leka, yang lupa, yang lara, yang cintakan dunia ni, mudah-mudahan diambil, dipanggil, dijemput oleh Allah selalu. Tidak duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan sebagai asbab kita mendapat petunjuk, pelajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita usaha secepat mungkin perbaiki hati kita, perbaiki akidah kita, perbaiki syariat kita secepat mungkin, bersungguh-sungguh kerana hari kematian kita dah dekat dah. Walaupun kiamat tu boleh jadi lambat lagi, kematian kita boleh jadi esok lusa. Jadi jangan tangguh-tangguh. Jangan tunggu Dajjal keluar baru nak mengaji. Jangan tunggu Ya'juj wa Ma'juj keluar baru nak mengaji. Jangan tunggu. Buat kerja kita sekarang juga, belajar sungguh-sungguh. Benda tu akan berlaku. Kita kecoh-kecoh, Dajjal nak timbul, Ya'juj Ma'juj nak timbul, Imam Mahdi nak datang, tapi kita masih duk peluk tubuh tak mengaji. Apa faedah kita sembang-sembang benda tu? Heboh di media, heboh di kedai kopi, menunjukkan kerisauan kita. Risaulah Imam Mahdi ni, betul ke tidak Imam Mahdi ni nak datang? Betul. Dah kalau betul, apa masalah? Kita dah buat persiapan ke belum? Yang Allah suruh dah buat ke belum? Yang Allah larang dah tinggalkan ke belum? Tak payah risau. Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Timbul tak timbul, muncul tak muncul, kalau amalan kita betul, buat seperti apa yang Allah suruh, insya-Allah kita akan dijaga oleh Allah. Kita akan dijaga oleh Allah, kita akan diselamatkan oleh Allah. Ni tak ada faedah kalau sekadar kita risau pasal Dajjal, pasal ini, pasal gitu, tapi kita duk peluk tubuh. Tak ada usaha pun. Belas tahun, puluh tahun, insya-Allah nak datang mengaji, tak mengaji pun. Insya-Allah buka lagu tu hari-hari. Insya-Allah Mahizin pun pening dengan gitu. Lagu aku kau selalu mainkan. Dengan tutup guru pun kau tipu. Jom Nabi mengaji, insya-Allah Ustaz, insya-Allah Ustaz, insya-Allah. 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun tak nampak muka hidung, batang hidung. Dia punya insya-Allah ni. Tapi bila cerita pasal Imam Mahdi, pasal Dajjal, bukan main kita risau lagi. Tak cukup dengan risau macam tu. Dengan kita risau macam tu tanpa usaha, takkan menyelamatkan kita. Takkan menyelamatkan kita. Kena usaha, mari pakat belajar, mari kita mengaji. Bukan lama pun, 1 jam pun, ni pun dah terlebih macam mana tak tahulah boleh terlebih malam ni. Minggu depan nanti, minggu 2 lagi kita potong. Berapa minit lebih? 20 minit. Nanti minggu depan satu lagi kita kelas kita 8.30 itu berhenti. Sebab ni kira ni boleh. Tak boleh macam tu. Maksudnya ngajilah, marilah belajar. Mari kita belajar. Kita nak senang tak akhirat? Mari belajar. Kita nak tak anak bini kita senang? Mari bawa anak bini kita belajar. Kita ni memang manusia ni tak ada yang sempurna. Kita lupa, kita leka, banyak dosa. Itu dah memang lumrah kita manusia. Lainlah Allah jadikan kita ni malaikat, tiba-tiba tak taat, itu pelik. Tapi kalau kata manusia buat maksiat, lupa, itu dah memang adatnya manusia. Tapi jangan kita senang dengan kelemahan kita tu. Jangan senang dengan kemaksiatan kita, jangan selesa dengan diri kita yang macam ni. Allah suruh kita berusaha sungguh-sungguh. Insya-Allah siapa bersungguh, dapat tak dapat, sempat tak sempat habis mengaji, jangan peduli. Insya-Allah pasti husnul khatimah bagi diri dia.
Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli qudri untha wa dzakar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat yang mengikuti kelas secara online, insya-Allah pukul 10.40 malam nanti ada satu kelas lagi. Insya-Allah. Aqimus solah. Terima kasih semua.